Terima kasih sebab sudi hadir masuk kelas saya. Ini adalah hari terakhir sebelum cuti kita bermula hari Sabtu ini. Okay, so rasanya macam tak sempat habis lagi topik ni, tapi tak apa. Satu-satu, kita lama lagi nak PDPR ni kan. Jadi, kita teruskan kepada area. Okey, awak dah belajar dah dua formula area berdasarkan penggunaan paksi Y dan juga paksi X. Okey, ini pula kita nak cari area yang berada di tengah-tengah. Okey, area yang berada di tengah-tengah. Harap semua dapat dengar jelas suara saya. Okey, ni yang pertama. Kita kena kenal pasti bagi yang diberi gambar rajah tak ada masalah. Yang tak diberi gambar rajah itu yang bermasalah. Okey, sebab awak kena agak. Tapi mudah juga sebenarnya sebab kita cari dua-dua area, kemudian kita tengok yang mana satu lebih besar berbanding dengan satu lagi. Kita tolakkan sahaja. Okey. Contoh, ini satu situasi, kita ada 3 situasi untuk graf yang macam ni. Kita nak cari area of the shaded region. Okey, satu curve, satu straight line. Okey, yang inilah yang tengah-tengah ni kan. Ni curve, ni straight line. So cari area yang berada di antara kedua-dua graf tersebut. Okey, kalau macam ni bila diberi graf agak mudah untuk kita tentukan yang mana satu atas, yang mana satu bawah. Okey, contoh yang macam situasi sekarang ni, ini adalah graf atas. Okey, graf atas. So straight line ini adalah graf bawah. Jadi area graf atas tolak saja area graf bawah. Dia punya boundary sama. A to B. Okey. Macam tu. Senang. Kita cari dulu area atas, kemudian kita cari graf yang bawah, tolakkan dua-dua tu akan dapat yang tengah-tengah. Okey, itu situasi pertama. Seperti mana yang awak lihat kat situ lah, dia punya formula sama je. Okey, cuma GX, FX tu merujuk kepada dua function yang berbeza. Okey, ini contoh in the diagram to the right. Dia bagi gambar rajah, agak mudah lah, tak ada masalah. Y equal negative x square plus 2x plus 8 intersects the line y equal x plus 2 at points negative 2, 0 and 3, 5. Find the area of the shaded region. Okey, sebelum awak nak cari area tu, awak kena tentukan awak nak guna paksi Y ke paksi X. Awak punya rujukan. Okey, awak tengok kepada gambar rajah, tengok yang mana mudah. Adakah lebih mudah guna paksi Y atau adakah lebih mudah guna paksi X? Macam mana nak tahu cikgu? Selalu buat latihan. Selalu buat latihan. Bila selalu buat latihan, awak tengok soalan macam tu, awak terus boleh agak awak guna paksi Y ataupun paksi X. Sebenarnya dua-dua tu boleh guna. Tak ada masalah pun paksi X dengan paksi Y. Cuma bila kita dapat tentukan paksi mana yang mudah bagi kita mula, jadi yang jalan kerja kita mudah. Kalau kita salah pilih paksi Y ke atau paksi X, merumitkan jalan kerja kita. Okey, macam contoh sekarang ni adalah lebih mudah kita guna pakai paksi X. Okey, kita guna pakai paksi X. Yang mana boundary bagi shaded region adalah di antara negatif 2 ni hingga 3. Kita guna paksi X, so guna nilai pada paksi X lah. Okey, macam tu. Jadi kita tahu yang curve tu adalah atas, yang straight line tu adalah bawah. Okey, jadi kita cari dahulu curve punya area. Jadi area 1 contohnya. Area 1 adalah integration between 3 to negative 2. Dan kita ambil function graph curve tersebut, negative x square tambah 2x tambah 8 di X. Mudah. Okey, kemudian kita teruskan integrate dia macam biasalah. Integrate ni. So selalu kena buat supaya mudah untuk awak selesaikan bila datangnya macam-macam soalan. Okey, 1 tambah 1 tambah 8x. Okey, yang mana 3 negatif 2. Okey, so kita simplify dahulu sebelum kita mudahkan dia. So negatif 1/3
X kuasa 3 tambah 2 bahagi 2 tinggal X kuasa 2 saja tambah 8 X. 3 negatif 2. Jadi kita akan masukkan dahulu 3 dahulu. So negatif 1/3, 3 kuasa 3 tambah 2 kuasa 3. Kalau nombor positif tak perlu letak bracket. Kalau nombor negatif pastikan letak bracket. Di permulaan macam ni permulaan kan ada negatif, so tak perlu letak bracket. Yang di tengah-tengah tu yang perlu letak bracket untuk mengurangkan kesilapan, kecuaian. Okey, saya dah buat silap dah, ni 3 sepatutnya ni. Okey, selesai gantian 3 dan kita akan buat gantian 2 pula. Negatif 1/3. Tengok kan nombor negatif kena letaklah kurungan. Tambah negatif 2 kurungan juga. Tambah 8 darab negatif 2. Okey, dan selesaikan. Okey, sepatutnya awak akan dapat nilai positif. Sebab apa nilai positif? Sebab dia berada di atas spasi X. Okey, so nanti selesaikanlah guna kalkulator ataupun nanti saya tunjuk jalan jawapan akhir. Okey, selesai area yang pertama. Area yang kedua ada 2 kaedah awak nak selesaikan. Kaedah paling mudah awak tengok kat situ dia merujuk kepada segitiga. Okey, segitiga. Ni. So tak perlulah guna pakai integration punya konsep. Cari je, guna saja segitiga punya area. So 1/2 darab 3 ke negatif 2 ada 5 panjang dia tu. So tinggi dia pun 5. So awak akan dapat, ini saya boleh teruslah buatnya 25/2. Jadi kalau jadi area of the shaded region adalah A1 tolak A2 dan selesaikan. Okey, dan selesaikan. Okey, tapi sekiranya kadang-kadang bila exam ni dan kita jarang buat latihan, kita tak nampak segitiga tu. Kita terus guna konsep integration. Boleh, tiada masalah. Sebab jawapan dia sama juga akan keluar 25/2. Cuma mudah kan bila kita nampak segitiga, kita gunalah area segitiga. Bila kita nampak area segi 4, kita gunalah area segi 4. Mudah, tak payah guna integration punya konsep. Okey, so jawapan yang disediakan, yang saya tak bagi jawapan tadi tu adalah 125/6. Okey, area of the shaded region. Oh, sorry. Dia dah gabungkan kedua-duanya guna konsep integration. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Dia nak gabungkan dua-dua guna konsep integration. Ni kan. Ni dia guna konsep integration. Tak ada masalah. Okey. Sama je jawapan dia tu nanti tu. Okey. So jawapan akhir adalah 125/6 unit square. Seperti mana saya maklumkan sebelum ni. Kalau awak tak yakin dengan unit, jangan letak. Letak nilai sahaja pun memadai. Sebab kita tak pentingkan unit sekarang ni. Okey. Okey, yang kedua pula area between the curve and the straight line. Ni jadi terbalik. Yang mana straight line tu menjadi atas, curve tu berada di bawah. Itu je perbezaan antara kedua-duanya. Itulah saya kata kalau awak diberi gambar rajah, agak mudah untuk tentukan mana atas, mana bawah. Okey, jadi graf atas tolak graf bawah. Mudah je. Okey, yang itu yang dia bagi sama je. Okey. Dua jenis function, straight line dan juga curve. Okey. So tak ada contoh. Okey, tak apa. Dia tak nak bagi contoh. Okey, area between two curves. Contoh ni ya. The curves y equal x square and y equal cube root of x intersect at point 0, 0 and 1, 1. Find the area between the two curves. Okey, sekarang ni tak ada gambar rajah. Bila tak ada gambar rajah, kita rasa macam, macam mana satu atas, mana satu bawah. Okey, jangan pening-pening kepala.
dia dah bagi boundary, so kita masukkan sahaja kedua-duanya ke dalam function tersebut. Kemudian kita tengok nilai akhir yang dapat. Jadi yang besar tolak yang kecil, mudah sahaja. Okey, yang nilai besar tolak yang kecil. Okey, tanpa melukis dua-dua curve, kita terus ganti nilai. So saya letakkan A1 untuk graf yang pertama. Kita cari dulu area dia. Okey, area dia berada 0 dengan 1 ni kan. Dia 1 kosong lah. Dia bagi yang mudah-mudah. Alhamdulillah senang kita nak buat. X square dx. Okey, sebab tak ada gambar rajah. So kita buat agakan sajalah. InsyaAllah sama tu. 2 tambah 1. 2 tambah 1. 1, 0. Equal. Okey, kita simplify dahulu. 1/3 x cube. 1, 0. So kita ganti nilai akan dapat 1/3 1 kuasa 3. Jangan skip je. Memang dapat terus jawapan 1/3 tu. Tapi better jangan skip. Kalau melibatkan paper tu, tak nampak awak buat gantian, awak dah mungkin kehilangan markah. Okey, mungkin awak dah kehilangan markah. Jadi jangan gopoh sangat. Masa panjang. Okey. So tu buat 1/3. Okey. Step ini jangan skip. Jangan skip. Kita nak tengok awak buat gantian tu betul ataupun tidak. Okey, settle A1. Kita buat A2 pula. Untuk function yang kedua, boundary dia sama lah. 1, 0. Jangan boundary beza-beza pula. Okey, cube root of x. So saya mudahkan, saya letakkan 1/3. Mudah nak buat integration nanti. Okey, kemudian 1/3, 1/3 terus. X 1/3 tambah 1, 1/3 tambah 1, 1, 0. Okey, so simplify. 1/3 tambah 1 jadi 4/3. 4/3 kat bawah, 3/4 lah jadinya. Mungkin ada yang tertanya cikgu macam mana dapat 4/3, 3/4 pula cikgu. Kan? Okey, saya letak kat tepi ya. Mungkin ada yang tertanya-tanya. Okey. X 4/3. Ini sepatutnya 4/3 kan? Okey, so tukarkan proses dia. X 4/3. Tanda tu kita tukar kepada tanda biasa macam tu lah. Okey, so 4/3 tukar pada darab 3/4. So dapatlah yang ini yang awak nampak sekarang ni. Okey, bagi yang mahir saya tak risau mana yang kurang mahir. Kenapalah pula tiba-tiba jadi 3/4 yang asalnya 4/3 kan. Okey, itu sebabnya datangnya. Okey, kemudian samalah buat gantian. Jangan skip. Okey, 1 kuasa 4/3 tolak 3/4 kosong 4/3. So jawapan dia adalah 3/4. Okey cikgu, mana satu besar mana satu kecil cikgu? Tukarlah kepada desimal supaya lebih mudah nampak. Macam 1/3 ni kan lebih kurang 0.33333. 3/4 ni macam mana nampak cikgu? 0.75. Mana satu besar, mana satu kecil? Yang ini tolaklah yang ini. So area of the shaded region. Kalau awak tak perasan, tak tahu bagaimana satu besar mana satu kecil bila diberi nombor pecahan, tukar kepada nombor perpuluhan desimal. Macam tu. So 3/4 tolak 1/3. So gunalah kalkulator awak tu, selesaikan. Okey, bagi contoh ni dia bagi gambar rajah. Itu. Okey, dia bagi gambar rajah yang macam tu. Tak apalah, kita tak perlu pun lukis gambar rajah. Okey, sebab gambar rajah hanya membantu sahaja, tiada markah untuk gambar rajah. So sebarang contengan yang awak buat kat tepi tu, rasa nak buat-buatlah, tak ada masalah pun sebab itu membantu kita. Kalau rasa itu membantu, kalau rasa tak membantu, tak payah lukis lah. Tapi banyak lukisan masa peksa ni kan, yang tak berkenaan biasanya. Tak apalah, masing-masing. Tu dia. 5/12. Betul ke 5/12? Nanti saya guna kalkulator. Saya pun tak tahu juga ni. 3/4 tolak 1/3. Betul ke 5/12? Sama 5/12. Okey.
Macam tu caranya. Tanpa melukis graf, kita dapat juga menyelesaikan masalah ini dengan ambil pendekatan area yang besar tolak area yang kecil. Okey, itu. Okey, itu latihan untuk awak cuba. Ada soalan tak agak-agak? Tak ada. Okey, saya kongsi yang apa tu, yang volume pula. Dah halang-halang tu kita habiskanlah bahagian yang kelima. Okey. Harap-harap semua masih lagi okey. Share, kita ada 52 orang. Okeylah, ramai lah tu. Okey. Okey, kita tengok pula kepada volume. Volume pun sama. Kita akan guna pakai paksi X atau paksi Y. Cuma ada sedikit sahaja perbezaan pada volume. Okey. Masih lagi bawah definite integral. Kita nak buat volume pula. Okey, bagaimana volume tu terhasil apabila awak revolve. Maksud revolve tu apabila awak buat pusingkan equation tu. Macam contoh. Graf ni. Dia satu garisan sahaja. Okey. So, cuba awak bayangkan bila graf ini pusing pada paksi X ataupun pusing pada paksi Y. Okey, so apa yang akan terhasil bila dipusingkan pada paksi S, dia akan membentuk kun. Okey, dia akan bentuk kun. Macam tu, dia akan bentuk kun. Sama lah juga kalau dia pusingkan pada paksi Y, dia bentuk kun juga. So di sini kebolehan awak mengimajinasi bentuk-bentuk yang akan terhasil apabila satu graf tu diberi dan di revolve, di rotate. Okey. So dia akan menjadi solid lah dekat situnya. Asalnya satu garis yang bentuk gambar rajah 3D. Okey. Macam itulah. Okey. Apabila satu garisan tu diberi, kemudian awak revolve pada paksi X, dia akan bentuk satu objek. Okey. Itu cara nak dapatkan lah. Kita terus kepada formula. Okey, untuk formula yang ini. Ini adalah formula volume pada paksi X. Kebiasaannya untuk volume, pi itu kita tinggalkan. Kita tak buat gantian. Kebiasaannya. Jawapan akhir dalam bentuk pi. Okey, kecuali di dalam soalan tu diberi use pi equal 3.142. Jadi memang dia bagi hint kat awak minta pi itu digantikan. Tapi kebiasaannya pi tidak digantikan. Okey, memang jawapan akhir pun ada pi. Jadi di sini apa yang boleh dibuat volume pi itu kita akan keluarkan integration between b to a, dia akan jadi y square dx. Macam tu. Pi itu kita tak kacau dia, biar aja kat luar tu. Okey, sama juga untuk paksi y. Ini paksi Y. Okey, dia akan bentuk gambar rajah macam tu. Ini cara dia nak buktikan. Okey, kita terus kepada guna formula lah. Macam ni. So, pi pun sama. Kita akan letakkan yang dekat luar. Kita tak kacau pun dia. B to A, X square, dy. Okey. Jadi, awak kena ubah suai yang X dengan Y itulah supaya menjadi X square ataupun Y square mengikut paksi yang digunakan. Okey, contoh soalan dia. Ini bukan contoh soalan ni. Ini yang saya sebutkan tadi lah. Bagaimana formula tu terhasil, dia terus bagi formula. Okey.
Ada dua formula untuk volume. Satu guna pakai paksi X, satu guna pakai paksi Y. Okey, contoh. Find the generated volume in terms of pi. Okey, so pi tak perlu digantikan. When a region bounded by the curve, the lines x equal to 0, x equal to 2 is revolved through 360 degree about the x-axis. Ini yang mudah. Biasanya soalan macam ni dia akan keluar di paper 2. Paper 2 dia ada pembahagian A, B, C. So C tu kena cari volume. Kebiasaannya macam tu. Okay. So kat sini kita tahu dia guna paksi X. Okay, jadi kita volume kita adalah pi. Kita letak luar teruslah. B to A, Y square dx. Macam tu. Jadi pi kekal. Boundary X awak adalah 2 ke 0. Y square mandakan sini tak ada. Dia hanya Y sahaja. So ni Y square. Ini pun perlu square. Macam tu. Okay. Jadi 2x square plus 3 dx. Okey, yang dekat sini awak tak boleh suka-suka hati awak lah tukar kepada dy. Sebab apa? Sebabnya dia dah maklum. Revolve about the x axis. Jangan tukar kepada dy. Okey. Kemudian, kuasa 2 belum masukkan lagi. Jadi macam ni, tak ada formula untuk kita selesaikan. Kita kena expand dahulu dia. Okey. Mungkin awak pernah ingat bagaimana nak expand secara pantas. Okey. Kalau secara tak pantas, buat macam ni lah. 2x square tambah 3. 2x square tambah 3 berulang. Okey. So, kemudian awak buatlah 2x square, 4x 4 plus 6x square plus 6x square plus 9. So 4x4 plus 12x square plus 9. Okey, ini kaedah tak pantas lah. Kaedah pantas adalah 2x square tambah 3 kuasa 2. Okey, bagaimana? Kita squarekan dahulu 2x square. So macam mana nak squarekan dia? 2 square 4. X square X kuasa 4. Macam tu. Kemudian yang belakang pula 3. 3 squarekan dia. So positif 9. Okey. Yang tengah kita darabkan semua. Nak darab macam mana? 2 darab positif 3 darab positif 2x square. So 2 darab 3, 6. 6 darab 2, 12. So positif 12x kuasa 2. Satu stage sahaja berbanding dengan awak expand ke atas tu ada 3. Okey, mana-mana satulah. Asalkan awak bahagia dengan cara awak sebab jawapannya insyaAllah sama. Okey, pi. Masih lagi kita belum integrate. So masih lagi dalam simbol integral. 4x4 tambah 12x square tambah 9. Di x equal, barulah kita buat integration. 4x4 tambah 1. 4 tambah 1 tambah 12x2 tambah 1. 2 tambah 1 tambah 9. X integration between 2 to 0. Simplify dahulu. 4/5 x5 plus 12 3. So 4 lah. X kuasa 3 plus 9 x2 0. Kemudian gantikan kedua-dua nilai. Gantikan nilai 2 dahulu. 4/5. 2 cube. 2 cube dah. 2 5. Plus 4. 2 3. Plus 9. 2. Minus 0. Buat sekali sahaja 0 pun sudah memadai. Sebab semuanya ada x. Bila buat gantian dengan 0 akan jadi 0. Okey. Kemudian gunalah kalkulator awak untuk dapatkan jawapan akhir. Okey. Saya bagi jawapan terus senang. So jawapan akhirnya adalah
75 3/5 pi units cube. So kalau letak unit pun tiada masalah. Okey, boleh ya? Okey, kita teruskan. Ini dia guna pakai paksi Y pula. Okey, dia guna paksi Y pula. Okey, kita cuba. Contoh yang saya bagi pada awal ni contoh senang-senang. Okey, sebab ni asasnya dahulu. Okey, tulis dulu formula untuk yang pertama kali. X square dy. Dan kita ganti nilai. Okey, between 4 to 1. X square. Okey, so yang ini kita kena ubah suai. So, X sebagai subjek, 6 per Y. So, bila X square, akan jadi 36Y square. Macam tu. Jadi, dekat sini, 36Y square di Y. Kita ubah bentuk Y tu supaya mudah untuk kita integrate. Negatif 2 di Y. Kemudian kita integrate. Okey, 36 tu kita boleh keluarkan sama-sama dengan pi, tak ada masalah. Macam tu. Kemudian kita integrate sahaja Y tu. Y negatif 2 tambah 1. Negatif 2 tambah 1. So akan dapat 41. Sorry, akan dapat pula 36 pi. Dan simplify dahulu. Negatif Y negatif 1. For 1 ataupun bentuk yang lebih mudah nampak. Negatif 1 per Y. 4, 1. So kita ganti nilai 36 pi. Negatif 1 per 4 tolak negatif 1. Okey, so akan dapat negatif 1, positif 1, 3 per 4. So 36 pi akan dapat 3 per 4. So 4 dengan 3 per 6, 9, 27 pi. Okey, done. Selesai. Okey, yang ini pula adalah in the diagram on the right, the curve y equal 1/4 x square intersect the straight line y equal to x at 0 and a. Find the coordinates of a. Kena buat simultaneous equation lah untuk selesaikan dia. Okay, kena buat simultaneous equation. So a ni, yang ni kosong lah, tak ada masalah. Okay, jadi nak cari nilai a, kita buat simultaneous equation. Iaitu y equal 1 per 4 x square. Yang satu lagi y equal x. So ini equation pertama, ini equation yang kedua. So equation kedua masuklah dalam equation yang pertama. So x equal 1/4 x square. Kita hilangkan 1/4, dia akan jadi 4x equal x square. Kita rearrange dalam bentuk arm. Okay, kita factorize. Dan kita selesaikan. So, didapati x tu 0 dengan 4. So, kat sini 4 lah. Kita tak perlu cari y sebab kita nak boundary pada paksi x sahaja. Okey, selesai. Yang A. Yang B. Okey, yang B pula dia nak generated volume in terms of pi when the shaded region is revolved fully about the x-axis. Dia sama seperti yang area tu tadi. Okey, area tu tadi. So kalau kat sini ni awak kena buat 2 kali. Tengok volume besar tolak volume kecil untuk dapatkan volume yang tengah-tengah. Macam tu. So kalau sekarang diberi gambar rajah. Okey, beri gambar rajah. So kita tengok kat situ straight line y equals to x tu berada di atas. Manakala curve ni berada di bawah. Okey. So, gunalah konsep integration untuk dapatkan volume bagi kedua-duanya. Tapi kalau untuk curve y equals to x tu adalah lebih mudah sebenarnya. Okey, kita guna apa? Kita guna cone. Kan straight line bila revolve kita pusingkan dia. Sorry, batuk pula.
Okey, kalau kita revolve straight line pada paksi X, dia akan bentuk cone. Okey, dia akan bentuk cone. So, kita terus boleh buat tanpa guna integration punya konsep. So, volume yang pertama untuk straight line tu cone. So, 1/3 pi r square H. Okey, bagi siapa-siapa yang masih ingat volume untuk cone. Kalau tak ingat, gunalah konsep integration. Boleh, tidak menjadi kesalahan. So macam contoh saya ingat volume of cone. So jadi saya masukkan nilai sahajalah 1/3 pi kekal R. Yang ini kena identify lah yang mana satu. R ini adalah yang ini. Yang ni radius dia. Kan? So ini kan tulis Y equals to X. Kalau X 4, Y pun 4 juga. Radius 4 lah. Square. Okey, manakala height. Height dia ni lah ketinggian dia. Iaitu 4 juga. Okey. Jadi 4 kuasa 2, 16. 16 darab 4, 64. So 64/3 pi. Okey, selesai volume yang pertama. Awak boleh guna kaedah integration, jangan risau. Tak ada masalah, jawapan sama je 64/3. Okey, volume 2. Volume 2 kita akan guna pi. Okey, integration between 4 to 0. Kita guna yang 1/4 x square. 1/4 x square di X. Jangan terus masuk macam tu. Kenapa? Yang ini perlu dikuasa 2 kan. Okey, perlu dikuasa 2 kan. Ingat, saya pun kadang-kadang lupa kuasa 2 tu. Okey, jom 1/4 kuasa 2, 1/16. Itu kita boleh keluarkan. Okey, duduk sama-sama dengan pi. Okey, kata mengganggu kita nanti. So, X kuasa 4 dx. Ini lebih mudah lah kita nak integrate. 1/16 pi. Bila kita integrate, X 4 tambah 1. 4 tambah 1. 40. Kita simplifykan dahulu sebelum kita buat gantian. 1/5 X kuasa 5, 4, 0. So, kita buat gantian 1/16 pi. So, bila buat gantian 1/5, 4 kuasa 5 tolak 1/5, 0 to the power 5. Okey, macam tu. So, tekanlah kalkulator awak tu untuk dapatkan jawapan akhir. Jadi, bila kita dah dapat volume 1, kita dah dapat volume 2, kita tolaklah kedua-duanya. Cari yang mana lebih besar. Okey, kalau berdasarkan gambar rajah, saya beranggapan straight line tu adalah lebih besar berbanding dengan curve. Okey, tapi kita buktikan melalui pengiraan. Tengok macam mana, yang mana satu lebih besar. Okey, bila dah dapat macam tu, tolaklah yang besar, tolak yang kecil. Nilai yang besar, tolak nilai yang kecil. Okey, kita tengok pada jawapan. Okey, 44. Okey. So, didapati, dia guna kaedah integration untuk dapatkan volume straight line tu tadi. Samalah seperti saya sebutkan tadi. So, awak boleh guna kaedah biasa, formula biasa untuk cone ataupun guna kaedah integration. Boleh, tak ada masalah. Sama je jawapan dia. Okey, manakala yang curve tu tadi awak akan dapat 64/5 pi. Jadi, tengoklah yang besar tolaklah yang kecil. Macam ni. Jadi, didapati jawapan akhirnya adalah 88/15 pi. Okey, inilah untuk awak cuba. Okey, selesai topik terakhir sebelum kita bercuti. Okey, ada soalan tak nak tanya? Tak ada? Okey, kalau tak ada, sekejap je. Saya ambil dulu kehadiran. Saya nak catat dulu kehadiran ni. Mana? Ada 52 orang ni. Sekejap ya. Ambil kehadiran 52 orang ni. Okey.
So sekiranya tiada apa-apa soalan nak ditanya pada saya, kita berhenti dulu setakat ini. Nanti saya share semua bahan-bahan. Awak bercutilah. Sambil-sambil tu buatlah latihan. Tak perlu buat banyak, buat sikit-sikit pun boleh, sehari 2 latihan pun dah memadai. Okey, tapi istiqamah berterusan. Okey, so selamat bercuti. Jumpa lagi di selepas buka ni. Masih lagi rasanya PDPR dan nanti saya nak sambung topik 2 tingkatan 4. Sebabnya saya ingat saya tak selesai topik tu. Sebelum saya bagi pada cikgu training tahun lepas. Jadi tak apa. Pun panjang lagi masa kita ber-PDPR ni. Kita belajar balik. Okay, dah habis topik 2 tingkatan 4 tu nanti. Nanti saya akan buat survey topik mana yang masih lagi keliru. Untuk saya terangkan lagi sekali. Nanti kita bersemuka, barulah kita buat latih tubi, insyaAllah. Okay, so jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum dan terima kasih sebab sudi hadir kelas saya. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sama-sama.